semakin sana pun semakin membahang. Jadi minta untuk kuatkan sikit aircon. Ada lagi sebenarnya. Ya. Start ni. So, Ustaz Yusof, silakan ke hadapan. jemaah media, ada lagi beberapa orang lagi. Okay. Kita ambil masa sedikit ya. Okay, silakan. Haji Khairuddin, sila ke depan, ke depan. Haji Kai ada? Ya. Apa? Sila ke depan. Haji Kai mana? Haji Kai. Haji. Kita tengah tunggu kenyataan media kita. Okey, Ustaz. Okay, tim media boleh agihkan press release lebih dahulu. Saya dapat yang satu kali. Ya, betul. Okey, sebelum kita mulakan, okey, kita boleh buka majlis kita, majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, untuk memberkati majlis kita, saya ajak untuk semua untuk mengangkat tangan untuk sama-sama kita berdoa bagi memberkati majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين خصوصا في غزة وفي العراق وفي سوريا وفي كل أرض الإسلام وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi media Palestin boleh agihkan. Untuk rakan-rakan media sekalian. Okey. Okey, insyaAllah sebelum kita mulakan, jadi press release pun telah disediakan. Boleh dapatkan terlebih dahulu. Siapa yang tak dapat boleh angkat tangan. Pastikan semua dapat. InsyaAllah. Jadi saya ingin memperkenalkan barisan yang berada di hadapan. Okey. Yang pertama ialah CEO Aman Palestin, iaitu Ustaz Awang Sufian bin Awang Piot. Seterusnya ahli lembaga pengarah yang ada Ustaz Abdullah Zaid bin Abdul Rahman, Ustaz Wan Hisham bin Wan Embong, dan barisan peguam-peguam Aman Palestin yang lain yang diwakili oleh Encik Rafiq Rashid dan juga barisan-barisan yang lain yang turut hadir pada hari ini. Jadi insya-Allah rasanya kita tak perlu panjangkan kalam. Baik, seterusnya saya menyerahkan mic kepada Encik Rafiq untuk membacakan sidang media.
Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan juga masyarakat Malaysia. Saya mohon maaf kita lewat sedikit sebab kita ada beberapa urusan untuk diuruskan dengan pihak SPRM sehingga sekarang ini pun masih lagi dua ahli lembaga pengarah. Masih lagi ada dua ahli lembaga pengarah yang berada bersama dengan disiasat oleh pihak SPRM. Saya akan bacakan satu kenyataan media terlebih dahulu dan insya-Allah selepas ini kita akan jawab soalan-soalan sekiranya ada. Dan juga akhir sekali saya akan beri peluang insya-Allah kepada Brother Munir Said yang merupakan sebenarnya salah seorang setiausaha agung bagi Global Coalition for Palestine and Al-Quds. Boleh dengar semua ya? Clear? Thank you. Umum sedia maklum, Aman Palestin dan ahli-ahli lembaga pengarah Aman Palestin kini sedang disiasat oleh pihak SPRM. Untuk makluman semua, kali pertama SPRM hadir ke premis berdaftar Aman Palestin adalah pada 17 Oktober 2023. Tiada serbuan atau tangkapan dibuat pada ketika itu. Penggeledahan dan pembekuan akaun hanya berlaku sehari selepas kenyataan SPRM dikeluarkan pada 23 hari bulan 11 2023. Malah sebaliknya, kerjasama yang baik diberikan oleh Aman Palestin mulai tarikh 17 Oktober 2023 sehingga sekarang. Kesemua dokumen yang diminta juga diserahkan salinan masing-masing. Sehingga kini, Aman Palestin telah mengeluarkan kos fotokopi dokumen-dokumen berkenaan sebanyak hampir ringgit Malaysia 12,000. Dari 17 Oktober 2023 sehingga hari ini, sebanyak 3 orang staf, CEO dan 5 orang ahli lembaga pengarah telah dipanggil ke pejabat SPRM di Putrajaya. Kesemua staf, CEO dan ahli lembaga pengarah hadir tanpa mengelak atau memberi sebarang sebab ketidakhadiran. Dan kehadiran mereka ini hari demi hari. Ini dah masuk hari yang keempat ni, hari kelima. Aman Palestin juga ingin mengesahkan bahawa sebanyak 41 akaun telah dibekukan oleh SPRM kerana siasatan ini di bawah peruntukan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram Amlat Papua 2001. 41 akaun tersebut adalah bukan semuanya milik Aman Palestin tetapi milik rakan strategik Aman Palestin dan akaun-akaun ahli lembaga pengarah dan kaki tangan. Sehingga hari ini juga, aset-aset telah dibekukan berupa 12 bidang tanah, 4 bangunan, 4 buah kereta termasuk ringgit Malaysia 15,868,762 ringgit yang merupakan hasil sumbangan rakyat Malaysia. Kesemua aset ini semata-mata untuk pelaburan yang dibenarkan di bawah memorandum dan artikel Aman Palestin bertujuan semata-mata bagi mempertingkatkan kebolehan Aman Palestin memberi bantuan kemanusiaan dan bukanlah bagi tujuan pribadi ahli lembaga pengarah Aman Palestin. Kesemua aset ini diperoleh dengan hasil yang halal dan bukan daripada sumber yang haram. Aman Palestin mempunyai 5 orang ahli lembaga pengarah dan masing-masing merupakan pemegang amanah kepada segala sumbangan yang diterima oleh Aman Palestin. Ahli lembaga pengarah mentadbir Aman Palestin melalui memorandum dan artikel Aman Palestin. Salinan penuh klausa 3 memorandum dan artikel Aman Palestin dilampirkan untuk paparan media serta masyarakat. Aman Palestin mempunyai kuasa antara lainnya menggunakan dana nada yang dikutip dan melaburkan dalam pelbagai pelaburan patuh syariah serta patuh undang-undang. Keuntungan pelaburan ini digunakan bagi mencapai matlamat Aman Palestin membantu Palestin, Lebanon, Syria, Yaman dan umat-umat lain yang tertindas, kerja-kerja kemasyarakatan serta apa-apa sahaja matlamat Aman Palestin. Siasatan SPRM telah bermula pada 17 hari bulan 10 2023. Namun, sehingga ke hari ini, tiada satu pun rampasan atau paparan rampasan barang-barang kes
seperti mana kes-kes lain melibatkan penyelewengan wang atau hasil aktiviti haram, seperti contohnya kereta-kereta mewah, timbunan wang-wang pelbagai denominasi, barang-barang kemas ataupun harta-harta rampasan lain. Kenyataan media pihak SPRM bertarikh 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap aman Palestin. Ianya seolah-olah telah menghukum aman Palestin bersalah menyeleweng dana RM70 juta yang dinafikan. Kenyataan-kenyataan SPRM berkait dengan kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti. SPRM adalah sebuah agensi penyiasatan. Sebagai penyiasat, SPRM mestilah bertindak adil dalam siasatan. SPRM tiada kuasa menghukum. Itu tugas dan bidang kuasa sistem kehakiman di mahkamah. Tindakan SPRM yang mengeluarkan kenyataan dari semasa ke semasa sebegini rupa tanpa membuat amaran kepada masyarakat untuk tidak membuat sebarang spekulasi telah menimbulkan pelbagai tomahan dan fitnah serta menyuburkan persepsi negatif seolah-olah berkomplot dengan pengamal media sosial yang tidak bertanggungjawab. Ini membawa impak besar terhadap awam Palestin, ahli lembaga pengarahnya serta keluarga mereka. Sehingga kini pelbagai fitnah dilempar terhadap awam Palestin dan ahli lembaga pengarahnya, sedangkan ianya langsung tidak benar sama sekali. Segala dana serta kutipan diurus dan dikembangkan sebaik mungkin sebelum disalurkan kepada pihak-pihak berkepentingan bertepatan dengan tujuan aman Palestin ditubuhkan. Kenyataan media SPRM yang tidak menjelaskan sepenuhnya 41 akaun yang dibekukan telah membawa fitnah jahat bahawa aman Palestin mempunyai banyak akaun bank, sedangkan hanya 11 akaun aman Palestin yang digunakan bagi memudahkan penyumbang dan penderma. Ini merupakan perkara biasa yang dilakukan oleh NGO dan pertubuhan kemanusiaan lain. Tindakan SPRM semenjak kenyataan media bertarikh 23 hari bulan 11 2023 sehingga sekarang dengan pembocoran maklumat-maklumat siasatan yang dinafikan dakwaan-dakwaan itu merupakan satu komplot terancang dan propaganda jahat untuk membunuh karakter assassination aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Perdana Menteri antara individu yang sentiasa menyatakan keperluan untuk membantu mereka yang dizalimi dan tertindas, khususnya masyarakat tidak berdosa Palestin. Genosid, pembersihan etnik, jenayah perang, kata beliau. Tetapi di saat aman Palestin ingin menghantar bantuan penuh berharga pada permulaan musim sejuk kepada Palestin, Syria, Lebanon, Yaman dan kawasan-kawasan terjejas sekelilingnya yang dianggarkan ringgit Malaysia 10 juta, akaun aman Palestin dibekukan. SPRM perlu menjawab semua persoalan-persoalan ini. Mengapakah akaun kutipan dana untuk bantuan kemanusiaan dibekukan? Mengapakah tindakan ini diambil hanya sehari selepas aman Palestin mengumumkan penyaluran wang untuk kempen bantuan musim sejuk dan semasa gencatan senjata diisytiharkan? Bagaimanakah wang derma, sumbangan rakyat dan individu-individu dikategorikan sebagai hasil aktiviti haram? Aman Palestin pada hari ini telah mengutus surat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM serta pengarah bahagian AMLA SPRM memberi notis di bawah Seksyen 44 Capital A Amlat Papua 2021 untuk perintah pembekuan ini dibatalkan dan atau diubah. Aman Palestin kini memberi tempoh 3 hari untuk penyah bekuan akaun. Sekiranya gagal, tindakan perundangan sepatutnya dan suai manfaat akan diambil. Aman Palestin juga menggesa ahli-ahli parlimen membangkitkan isu ini di Dewan Rakyat, sama ada kerajaan ataupun pembangkang.
isu derma dan bantuan kepada Palestin adalah isu sejagat. Kerajaan mesti menjelaskan mengapakah agensi penguatkuasaan di bawah kerajaan sendiri mengambil tindakan membekukan akaun bagi aktiviti-aktiviti kemanusiaan. Hakikatnya rakyat Palestin sedang menunggu-nunggu bantuan kemanusiaan aman Palestin. Masyarakat Malaysia dan dunia antarabangsa akan kehilangan sebuah NGO yang telah banyak membantu selama 18 tahun dalam bidang kemanusiaan. Sepanjang tempoh tersebut, Aman Palestin telah berjaya mengharumkan Malaysia di mata dunia dan juga mendapat pengiktirafan serta penghargaan daripada seluruh rakyat Palestin. Kita berharap daripada tindakan kita ini, kita dapat mengembalikan semula Aman Palestin supaya dapat beroperasi seperti biasa bagi meneruskan perjuangan isu-isu di Palestin dan seterusnya menjadi wadah untuk membebaskan Palestin dan Baitul Maqdis insya-Allah daripada rejim Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Kita menyeru rakyat Malaysia untuk tidak terpengaruh dengan dakya-dakya dan fitnah-fitnah jahat terhadap Aman Palestin dan seterusnya sentiasa kekal bersama dengan Aman Palestin bagi menyemarakkan perjuangan yang suci ini, apatah lagi ketika mana Gaza sedang diserang. Terima kasih. Sekarang kita akan ambil satu atau dua soalan dan kemudian insya-Allah dan kemudian saya akan serahkan mic ini untuk saudara Munir Said daripada Palestin. Sebelum itu kita ambil soalan. Sorry. Setakat ni dah berapa lama yang disiasat oleh SPRM dan setakat ini ada tak diorang bagi tahu tarikh mungkin jangka masa bila akan tamat siasatan yang dilakukan? Setakat ini 3 orang staf atau pekerja, CEO dan 5 orang ahli lembaga pengarah telah dipanggil dan sedang disiasat. Kita tidak tahu berapa lama masa yang akan diambil untuk siasatan. Terima kasih. 3 staf dan 5 CEO. Peringkat 4, 3 staf, 3 orang staf, CEO dan 5 orang ahli lembaga. Peringkat keempat. Terima kasih. Sorry. Terdapat laporan daripada media mengatakan terdapat 5 tempat tongkongan yang dirampas di SPRM. Dia katakan didakwalah Aman Palestin menggunakan itu sebagai penyelewengan. Betul. Dakwaan itu berniat jahat, dakwaan itu tidak benar sama sekali. Jongkong Emas merupakan pelaburan dan pelaburan ini dibenarkan. Rakan-rakan media rakyat Malaysia dan ini khusus kepada rakan-rakan media yang saya amat-amat hormati. Tolong di belakang kenyataan media ini ada 16 kuasa yang diberikan kepada ahli lembaga pengarah pemegang amanah Aman Palestin. Lihatlah kepada K. Kuasa untuk invest itu ada dalam pelbagai mekanisme. So, ianya tidak salah. Lagipun, kita semua sedia maklum, emas itu bernilai, berharga dan mudah untuk convert kepada cash untuk dihantar kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan yang amat-amat sangat. So, dakwaan itu meleset, dakwaan itu tidak betul, dakwaan itu tidak berintegriti, dakwaan itu adalah berniat jahat. Katanya merupakan juga Aman Palestin melakukan audit terhadap dana. Audit CEO. Kita setiap tahun kita melakukan audit dan audit terakhir kita adalah pada tahun 2021. Itu yang telah yang telah kami publishkan dan telah diketahui oleh kebanyakan masyarakat pada hari ini. Kalau orang ramai yang tak tahu, mereka boleh rujuk di mana? Audit tersebut boleh didapati di laman web SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Boleh terus download daripada laman web tersebut. Tadi ada bagi tahu mengenai pemberian bantuan pada musim sejuk. Apa kaitannya sebenarnya tentang pemberian tu sehingga kan SPRM ada action macam ni? 22 hari bulan 11 2023 setelah lama menyepi dan tidak ingin mengendahkan pelbagai tumahan jahat, pihak Aman Palestin mengambil keputusan untuk menyatakan dengan jelas melalui pemanggilan media sebegini bahawa segala tumahan itu tidak betul. Dan pada tarikh 22 hari bulan 11 2023 itu jugalah Aman Palestin telah membentangkan secara terbuka berapa lama mereka beroperasi, hampir 18 tahun. Segala program-program yang telah mereka jalankan bagi kerja-kerja kemasyarakatan dan keamanan bagi orang-orang Palestin, Syria, Lubnan, Yaman dan kawasan-kawasan sekelilingnya. Dan pada tarikh itu jugalah
Aman Palestin telah mengumumkan akan melancarkan kempen musim sejuk. Kerana Aman Palestin pengalaman 18 tahun, dan ini masyarakat Malaysia kena tahu, bulan 11 membawa kepada bulan 2 setiap tahun adalah musim sejuk di Jazirah Arab. Maka kempen ini telah dilancarkan dan targetnya 10 juta hendak dihantar. 10 juta inilah antara lainnya yang telah dibekukan dalam akaun-akaun Aman Palestin, dan kenyataan media serta pembekuan tersebut adalah 1 hari selepas kempen musim sejuk ini dilancarkan, di mana sepatutnya Aman Palestin dan wakil-wakil mereka terbang pada 17 Disember 2023 untuk membekalkan dan menyalurkan bantuan tersebut. Tapi apakan daya, tindakan SPRM telah menyebabkan akaun-akaun tersebut dibekukan dan seterusnya menyebabkan mangsa yang paling terkesan, rakyat-rakyat yang amat memerlukan di Palestin, Syria, Lubnan tersebut. Itu maksudnya duit yang didermakan oleh rakyat Malaysia pasti tidak dapat disampaikan ke rakyat Palestin sejak Taufan Al-Ansar. Tidak dapat tak boleh akses pun. There is virtually no access. Aman Palestin ditubuhkan, antara lainnya, bacalah powers of Aman Palestin. Tujuan Aman Palestin ditubuhkan. Dan NGO ini, NGO yang bukannya tumbuh selepas Taufan Al-Aqsa berlaku. NGO ini dah bertapak di Malaysia, mempunyai kerjasama rakan-rakan strategik, mempunyai rakan-rakan di serantau, di Indonesia dan sebagainya. Berita ini sehingga Indonesia efek. Adakah perkara ini difikirkan oleh SPRM? Bagaimana SPRM boleh mendapati bahawa perlu bekukan akaun di mana wang mesti dikeluarkan pada kala yang sangat desak dan menggenting ini? Genting sangat keadaan sekarang. Gencatan senjata diisytiharkan, kamu bekukan akaun dan kamu keluarkan kenyataan media sebegitu. Ini yang kita nak protes dan ini yang kita nak sampaikan kepada pihak SPRM. 3 hari nyah bekukan akaun, kita perlu buat kerja kita. Adakah pihak Aman Palestin selain daripada minta kabinet mengeluarkan list, selain itu ada tak mungkin cadangan untuk sampaikan kepada Perdana Menteri untuk ambil tindakan? Perdana Menteri dengarlah sekarang. Perdana Menteri sibuk hal Palestin. Pusing satu dunia bercerita tentang Palestin. Di negara sendiri akaun dibekukan. Agensi penguatkuasaan kerajaan sendiri yang bekukan akaun. Bukan agensi penguatkuasaan luar negara. So kalau Perdana Menteri dengar, ahli-ahli Dewan Rakyat dengar, fikirkanlah pasal rakyat Palestin. Kita akan filekan tindakan di mahkamah dan kita akan menggunakan segala pengalaman kami semua insya-Allah dan juga ramai peguam lain yang akan membantu untuk membawa SPRM ke muka pengadilan. Kita nak satu keputusan yang tuntas daripada mahkamah. Kerana kita merasakan seperti mana saya nyatakan tadi, ini bukan duit untuk joli. Ini duit untuk bantu orang. Tidak boleh dibekukan. For the time being, does this mean that Aman Palestin is not collecting any funds? Aman Palestin is virtually not in action at all. At this most crucial period of time, at the point where the whole world is sending over all kinds of provisions for the people of Palestine, one of the biggest and oldest, in fact, NGO in Malaysia on this issue is now stopped from sending over whatever assistance it can help. The gripe that Aman Palestin has, why must the seizing order and freezing order come in one day after announcement of campaign Musim Sejuk, where an amount of ringgit Malaysia 10 million was earmarked to be delivered for the people of Syria, Lebanon, Yemen and Palestine? That's the main question that SPRM has to answer. Just wondering, how long has Aman Palestin been operating? 18 years, 18 years. Just wanted to confirm. 2005. A few years ago, there was an article that said no Malaysian donation ever reached Al-Aqsa Mosque. So what The is answer will come in after this. Okay. After this, there will be an And answer. a separate question.
Sorry, you were asking? Recently also, a lot of accounts have been implying that the Aman Palestine leadership and its administrators were living lavishly. How do you address all these things? Come and show proof. 1MDB, other big scams. What do you see on the table? You see jongkong emas, you see cash, all kinds of denomination. You see luxurious watches seized. You see luxurious handbags seized. You see big cars being seized. Do you see that now? SPRM has been investigating since 17th of October 2023. Nothing. Hanya dipanggil siasatan pergi balik. Siasatlah siasat, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan bekukan akaun yang kita nak gunakan untuk hantar untuk bantuan. On that score, I'm going to pass the phone and the mic, to Brother Munir Said on the allegations that nothing reached Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. باسمي كأمين عام للائتلاف العالمي لفلسطين. هذا الائتلاف الذي تشكل في العام 2011 وكان إخواننا في أمان فلسطين مؤسسين لهذا الائتلاف العالمي مع مئات العاملين والنشطاء في العالم الذين يعملون من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه وفي تضميد جراحه. Saya ingin menegaskan bahawasanya saya adalah merupakan Setiausaha Agung daripada penterjemahan dia tadi, Secretary General of the Global Coalition for Palestine in Al-Quds. Dan di bawah di bawah coalition ni ada beratus-ratus NGO yang menjadi ahli, dan Aman Palestin adalah merupakan salah satu daripada ahli coalition ni, dan juga ahli yang mengasaskan coalition. هذا الائتلاف الذي يعمل منذ أكثر من 10 سنوات بتعزيز الشراكة والتعاون بين النشطاء والفاعلين وعلى رأسهم إخواننا في أمان فلسطين في ماليزيا. Dan coalition ini ataupun kesatuan ini adalah merupakan kesatuan yang membuat ataupun mengukuhkan hubungan bersama dengan NGO antarabangsa semenjak 10 tahun yang lepas. Dan Aman Palestin adalah merupakan NGO yang terkedepan ataupun yang leader di dalam coalition. باسم الائتلاف أقدم اعتزازي وفخري بأن أكون معكم هنا في ماليزيا، حيث يتلاقى الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي، الدولة مع المعارضة، الكل يجتمع ويلتقي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني. وفي مقدمة العاملين في ماليزيا هم أمان فلسطين. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih daripada saya, Setiausaha Agung Tilaf ataupun Setiausaha Agung Global Coalition for Palestine and Al-Quds ni terhadap usaha kerajaan Malaysia, sama ada di peringkat kerajaan dan juga pembangkang, yang sentiasa memberikan bantuan penuh kepada Palestin, terutamanya yang terkemuka, yang terkedepannya dipelopori oleh Aman Palestin. كانت أمان فلسطين أمانا للشعب الفلسطيني في تقديم العون والإغاثة ومشاريع التنمية وكفالة الأيتام وكل أشكال الدعم المعروفة والمألوفة لأهل الخير. كانت يدها ممتدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجه. Dan Aman Palestin memang telah memberikan bantuan yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat Palestin, sama ada dalam peringkat pembangunan infrastruktur, pembiayaan anak-anak yatim, keluarga-keluarga miskin, dan bantuan-bantuan yang lain yang telah disampaikan selama ini daripada Aman Palestin kepada rakyat Palestin. بحكم موقعي اطلعت على العشرات بل المئات من الأعمال والمشاريع التي قام بها إخواننا في أمان فلسطين
كغيرهم من العاملين في ماليزيا وفي العالم الإسلامي هذه المشاريع في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي لبنان في مخيمات الشتات وفي الشمال السوري وفي المخيمات في سوريا، بل وفي بعض البلاد الأخرى حيث الشتات الفلسطيني كانت يدها ممدودة باستمرار وكان لها سبق ودعم وتنمية. Bantuan-bantuan, projek-projek bantuan yang telah disalurkan oleh Aman Palestin bukan 10, bukan 100, tapi lebih lagi daripada itu yang telah diberikan oleh Aman Palestin selama ini dan masih lagi berterusan, bukan sahaja di Gaza, di tebing barat, di kemah-kemah pelarian Palestin yang terdapat di Lebanon dan juga kemah-kemah pelarian Palestin di tempat-tempat lain yang menjadi lambang kepada segala bantuan yang telah dihulurkan oleh Aman Palestin. اليوم يتعرض الشعب الفلسطيني إلى محرقة، إلى إبادة جماعية على أيدي الغزاة الصهاينة، على يد المحتلين ومن تحالف معهم ودعمهم، وبفضل الله أن كل شرفاء وأحرار العالم يقفون اليوم مع الشعب الفلسطيني في وجه هذه المحرقة، في إدانتها وفي تجريمها وفي رفضها وفي مد كل أشكال العون لشعبنا حتى يصمد وحتى يحرر أرضه قريبا بإذن الله. Jadi sekarang ini seperti mana yang kita ketahui, rakyat Palestin terutamanya di Gaza sedang menghadapi perang genosid, perang habis-habisan untuk menghabiskan atau memusnahkan Gaza dan seluruh rakyatnya. Itu yang berlaku di Palestin. Jadi kebanyakan negara sekarang ini sedang berusaha untuk membantu rakyat Palestin menjenayahkan apa yang telah dilakukan oleh Israel, Zionis ke atas rakyat Palestin. غزة تحتاج اليوم إلى كل الجهود وإلى كل التعاضد من أبناء الأمة خاصة ومن أحرار العالم عامة، ونتمنى على أهلنا هنا في ماليزيا أن يسارعوا ويبادروا ويزيدوا من دعمهم وإسنادهم لشعبنا حتى يصمد في هذه المعركة وحتى نصلي قريبا إن شاء الله في المسجد الأقصى محررين مطهرين له بإذن الله. Gaza sangat-sangat memerlukan bantuan dan kesatuan daripada umat Islam untuk berpadu memberikan bantuan yang terbaik kepada rakyat Gaza yang sekarang ini berdepan dengan kesengsaraan yang tidak ada tolak bandingnya sehingga sekarang. Jadi dia menyuruh supaya kesemua dapat memberikan bantuan yang sebaik mungkin bagi membebaskan rakyat Palestin daripada penjajahan, daripada jenayah zalim dan membebaskan Palestin sehingga kita dapat bersolat secara berjamaah di Masjidil Aqsa insyaallah. أسأل الله عز وجل لإخواني القائمين على هذه الجمعية دوام العطاء ودوام السبق الذي اعتدنا عليه والريادة التي كانت باستمرار لهم، وأن يكونوا شركاء مع عموم أبناء شعبنا وأمتنا وأهلنا في ماليزيا ليكونوا يدا واحدة في وجه هذا الهولوكوست الذي يتعرض له شعب فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya berharap agar Aman Palestin dapat terus memberikan sumbangan yang berterusan, menerajui segala bentuk-bentuk perjuangan yang telah diterajui sebelum ini, yang pernah dilakukan oleh Aman Palestin, dan berharap rakyat Malaysia bersatu hati, bersatu tangan untuk memberikan bantuan, untuk memberikan kekuatan kepada Aman Palestin untuk terus memberikan sumbangan kepada rakyat Palestin. Terima kasih. كيف يعني بالنسبة للمساعدات التي لم تصل هذا اليوم إلى داخل غزة، ماذا تعليقكم بهذا؟ لا أعرف عن أي مساعدات تتحدث، ولكن نحن على صلة بأهلنا في داخل قطاع غزة، يصلهم المساعدات من كل مكان. كل أحرار العالم اليوم يعملون من أجل إمدادهم، والمعونات تصل إلى الحدود من خلال معبر رفح ويتم إدخالها أول بأول. تتقاطر جهود الدول كما تعلمون. الدولة الماليزية أرسلت الطائرات المحملة بالإغاثة، والدول الأخرى في العربية والإسلامية بل وكل العالم يرسل اليوم المساعدات، وبالتأكيد المؤسسات وعلى رأسها أمان فلسطين يرسلون كل ما يجمعونه من أموال ومن مواد من أجل أن تصل لإغاثة شعبنا الذي يتعرض اليوم للتجويع والحصار ومنع الماء ومنع الوقود من أجل إفنائه.
Jadi dia tak berapa pasti soalan apa wartawan tadi, apa bentuk apa bantuan yang tak sampai itu. Tapi sehingga sekarang alhamdulillah masih ada lagi bantuan-bantuan yang boleh sampai kepada rakyat Palestin. Dan kita pun pernah mendengar sebelum ni kerajaan Malaysia ada menghantar 2 kapal terbang untuk dihantar kepada rakyat Gaza, dan ada bantuan ini yang sampai bukan sahaja daripada negara Malaysia tetapi juga daripada negara-negara lain yang sekarang ini bantuan-bantuan tersebut masih ada lagi di perbatasan Gaza tetapi dibenarkan masuk sedikit demi sedikit. Jadi begitu juga dengan Aman Palestin. Alhamdulillah Aman Palestin juga telah berjaya mengantar dan menyampaikan bantuan ini ke dalam. Tetapi apa yang lebih diperlukan lagi sekarang ini adalah memang kita sangat-sangat memerlukan tekanan daripada antarabangsa supaya bantuan besar-besaran dapat dimasukkan secara banyak. Kan sebab rakyat Palestin sekarang ini sedang sengsara, tidak ada makanan, hatta air pun mereka tidak mampu untuk mendapatkan. Oh sekarang. Iya. ماذا تعليقكم بالذي حصل لأمن فلسطين الآن بأن يعني نحن لا نستطيع أن نرسل المساعدات إلى هناك بسبب هذا يعني المنع من قبل أنا غير مطلع الحقيقة على ما جرى تجاه الجمعية، ولكن أنا أشهد بأن هذه الجمعية من الجمعيات الرائدة، وأتمنى من الله عز وجل أن تخرج وتزول هذه الغمة عنها وعن كل الشرفاء والأحرار الذين يحاولوا أن يدعموا ويساندوا شعبنا في فلسطين، وإن شاء الله يتواصل الجهد ويتواصل العمل والعطاء كما هو العادة بإذن الله. Saya tak berapa mengikuti sangat apa yang berlaku sebenarnya untuk saya memberikan satu pandangan yang lebih. Tetapi apa yang saya harapkan adalah supaya Aman Palestin yang terkenal, yang kami tahu bahawa ianya adalah merupakan peneraju pada bantuan Palestin ini akan dapat bergerak dengan normal semula dan dibenarkan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestin. Sebab apa yang telah dilakukan oleh Aman Palestin sebelum ni adalah merupakan sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai kepada rakyat Palestin. Oh, sebelum pembekuan akaun Ustaz, bila last kali kita hantar? Sebelum yang terakhir sekali adalah maknanya 2 minggu selepas perang. 2 minggu selepas perang, pada permulaan perang kita menghantar RM500,000. Dan 2 minggu selepas perang kita berjaya menghantar RM2.5 juta kepada rakyat Palestin. Itu yang kita sebut keseluruhan bantuan yang kita berjaya hantar sebelum akaun Aman Palestin dibekukan adalah sebanyak RM3 juta. Dan sebenarnya yang selepas tu tidak ada lagi perancangan untuk mengantar, kan, tetapi kita disekat dan kita tak dapat mengantar bantuan tersebut. Selepas 17. Selepas 17 Oktober, sebelum 23. Sebelum 23 11. Last question. Terdapat dakwaan duta Palestin bahawa bantuan tak sampai di Liban. Terdapat duta Palestin di Malaysia. Di mana? Negara mana tu duta Palestin tu? Di Malaysia. Duta daripada kedutaan Palestin di Malaysia yang tak hantar. Okey ya. Nak pindahkan mic boleh. Jangan bekukan mic. Pendek jawapan. Semua. Okeylah. Sama-sama. Jangan lupa sumbang kepada Aman Palestin. Ini kena ajar. Ini kira soalan cupu mas lah.
Sila Ustaz. Okey, ramai orang percaya ataupun diberitahu bahawa duit tak sampai. Duit tidak setelah maknanya diberitahu kepada diwar-warkan kepada orang ramai bahawa duit sumbangan rakyat Malaysia tidak sampai kepada rakyat Palestin. Ini satu isu yang baru ditimbulkan. Dan dia datang daripada sumber kedutaan Palestin. Jadi ada orang pick up statement daripada kedutaan Palestin di Malaysia dan mengatakan bahawa dana yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia ke Palestin tidak sampai. Dan ramai orang tidak faham dan percaya. Daripada situ menyebabkan mereka mula melemparkan tomahan-tomahan dan meletakkan tanggapan-tanggapan secara sembrono, mencari mana sahaja NGO yang buat untuk Palestin, ini tak hantar duit, dan telah menyebabkan sangkaan buruk, persepsi buruk kepada NGO ini. Untuk NGO tertentu mengatakan bahawa mereka ini tidak menghantar duit ataupun seolah-olah tidak menghantar duit lah kerana duit ini tak sampai. Bila dia kata duit tak sampai, maknanya NGO ni tidak hantar duit. Sebenarnya bukan NGO tidak hantar duit. NGO Malaysia, khususnya Amal Palestin, semenjak 18 tahun dulu menghantar duit dan disaksikan oleh Syekh kita tadi. Sepanjang sejarah kita hantar. Tetapi kenapa dikatakan tidak hantar? Kerana kita tidak menyalurkannya melalui kedutaan Malaysia, kedutaan Palestin di Malaysia. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya memang tidak mahu menyalurkan, tidak bersetuju untuk menyalurkan bantuan melalui kedutaan Malaysia, kedutaan Palestin di Malaysia. Kedutaan Palestin di Malaysia. Jadi bila tak dapat duit tak masuk melalui dia kata duit itu tidak sampai. Sebenarnya NGO Malaysia memang tidak mengambil pendirian atas kehendak rakyat Malaysia untuk menyalurkan bantuan melalui kedutaan Malaysia, kedutaan Palestin di Malaysia. Boleh faham tak? Jadi apa yang berlaku sebenarnya tidak berlaku duit tidak sampai. Sebenarnya tidak pernah berlaku duit tidak sampai dan tidak boleh tidak dapat disalurkan kepada rakyat Palestin. Tidak pernah berlaku. Tidak berlaku. Apa yang berlaku hanyalah duit ini tidak disalurkan kepada kedutaan Palestin di Malaysia. Jadi oleh kerana tidak disalurkan kepada mereka, mereka mengatakan bahawa duit ini tak sampai. Boleh tahu tak? Jadi sebenarnya isu tidak sampai duit ini hanyalah isu kedutaan Palestin, mainan kedutaan Palestin, dan disambut oleh orang-orang yang berkepentingan dan menjadikannya isu keseluruhan badan-badan yang bekerja untuk Palestin. Jadi ini satu tragedi yang orang kata apa? Tragedi Oktober. yang sangat menyedihkan kerana tomahan ataupun cerita falsu ini dijadikan hakikat dan diambil tindakan undang-undang atas persepsi yang buruk dan tidak berasas langsung. Jadi ada orang kenamaan ambil statement daripada kedutaan Palestin mengatakan duit tak dihantar, dan dia pula mengatakan daripada kedutaan, sumber kedutaan itu, oleh kerana dia dari orang kenamaan, maka dipercayai oleh masyarakat. Dan inilah antara masalah besar yang mengheret kita kepada problem yang berlaku pada hari ini. Kenapa pihak Amal Palestin tak tunggu sahaja sehingga SPRM selesai melakukan siasatan baru mungkin ada masalah mungkin berkaitan management? Amal Palestin sentiasa ada hak untuk mengambil apa-apa saja tindakan undang-undang. Dan lagi-lagi, adakah Amal Palestin hendak kepala mereka diinjak-injak sebegini rupa? Adakah Amal Palestin inginkan rakyat Malaysia terpercaya dengan pelbagai dakwaan fitnah seperti ini? So adakah kita harus senyap, tunggu, kena dakwa, kemudian insya-Allah menang kes? Yang sengsara siapa? Rakyat Palestin.
tugas, satu-satunya tugas matlamat penubuhan Aman Palestin adalah untuk memastikan wang-wang yang disalurkan untuk kemanusiaan ini akan dihantarkan terus kepada masyarakat yang memerlukan. Masyarakat yang memerlukan tidak boleh tunggu Aman Palestin biar siasatan selesai. No, itu bukan cara kita buat kerja di Aman Palestin. Kita buat dengan strategik, kita buat dengan tepat, kita buat dengan betul, dan insya-Allah kita buat dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So thank you very much. Terima kasih. Kita akan jawab nanti one by one lepas ni. Itu saja ya. Terima kasih rakan-rakan media. Saya nak minta semua orang bangun untuk satu sesi gambar sebab kita dah lembat tadi. Terima kasih. Okay, baik, kita boleh ready untuk sesi bergambar. Jadi rakan-rakan media boleh ambil posisi yang sebaiknya. Okey, pastikan angle cantik dan sebagainya. Okey, pada barisan hadapan boleh Minta di lawyer tak nampak. Lawyer ke depan, lawyer ke depan. Lawyer ke depan. silakan. Haji Kai mana Haji Kai? Fit. Nampak tak? Senyum macam mana bang? Sedih ni. Tak mampu senyum. Sedih tak dapat hantar. Okey? Ya, tengok video. Okey dah. Boleh ya? Terima kasih. Foto pula. Okey. Last one. Boleh ya? Okey bang, boleh bang. Okey, boleh bang. Terima kasih. Thank you very much rakan-rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.